saya terlupa nak cakap tadi. Ini adalah satu cadangan luar kotak yang telah pun dibuat oleh Datuk Seri Zahid Hamidi, iaitu cadangan yang sangat luar biasa lah saya nampak, iaitu Datuk Seri Zahid Hamidi membuat cadangan supaya ada rang undang-undang mewujudkan undang-undang pembentukan kerajaan kekal hingga tamat penggal kerana bimbang bakal mewujudkan pemerintahan kerana dia bimbang kerajaan boleh tumbang. So Zahid Hamidi dia nak pastikan bahawa dalam keadaan strategic ambiguity ni dia terus menyokong Anwar PMX secara hebat dan dahsyat. Dia ke depan untuk cadangkan undang-undang supaya tak ada siapa yang boleh turunkan kerajaan ini. Kalau itulah cadangan dia, saya rasa cadangan ni memang cadangan yang tidak demokratik lah. Ya, dan saya rasa Hassan Karim pun telah keluarkan kenyataan, iaitu ahli parlimen PKR daripada Pasir Gudang, yang menyatakan bahawa ini bersifat diktator. Kalau ada keadaan di mana kerajaan ini sudah tidak ada keyakinan, mesti ada ruang untuk dicabar. Dan cara untuk mencabar saya akan sentuh nantilah. Jika cadangan daripada Datuk Seri Zahid ini adalah cadangan seperti mana apa yang berlaku di United Kingdom satu ketika dahulu, mungkin kita boleh bincang perkara itu, Syaril. Dan mungkin Syaril tahu yang saya maksudkan ini adalah Fixed Term Parliament Act 2011 yang dibuat di United Kingdom, Cameron, di bawah Cameron. Dan saya nak ceritakan sikit apa yang dibuat oleh David Cameron. Selama ini di United Kingdom, dia macam Malaysia jugalah. Dalam tempoh 5 tahun itu, Perdana Menteri boleh minta supaya parlimen dibubarkan dan diadakan pilihan raya bila-bila waktu. Ya, dan bila dia dapat perkenan daripada Yang di-Pertuan Agong. So dia bagi kuasa kepada Perdana Menteri and the element of surprise lah. David Cameron dia datang dan dia menggubal dan telah meluluskan Fixed Term Parliament Act, di mana penggal parlimen itu telah ditetapkan dan pilihan raya dijadualkan secara automatik pada hari Khamis yang pertama pada bulan Mei setiap 5 tahun. Ya. Dan itu hanya dapat dielak melalui 2 cara saja. Melalui vote of no confidence, undi tak percaya di parlimen, ataupun supaya ada undian 2/3 di parlimen untuk minta supaya ada pilihan raya yang awal. Dia bagi syarat. Dia bukan fix parlimen, tak boleh ada apa-apa keadaan di mana fix parlimen itu dapat dipendekkan. Ada syarat. So kalau Zahid buat cadangan tersebut, okey, kita boleh pertimbangkan. Walaupun di United Kingdom saya difahamkan bahawa undang-undang ini telah pun dibatalkan. Undang-undang ini tak terpakai, dah tak terpakai lagi. Tetapi Zahid tidak buat kenyataan tersebut. Zahid kata siapa yang menang pilihan raya, dalam kes ini PMX, dan dia tubuhkan kerajaan, dia tak boleh dikacau langsung sampai habis. Dia cakap macam tu ke dia strategic ambiguity juga? Dia tak sebutlah sama ada syarat-syarat tertentu macam di United Kingdom boleh ada undi tak percaya dan sebagainya. Jadi bagi saya, kalau nak buat fixed term parliament, dia kena buat macam UK dulu. Bagi syarat bahawa dalam keadaan di mana kalau ada undi tak percaya, parlimen itu boleh bubar. Ya, KJ, saya rasa bahawa kita pun tak pasti apa sebenarnya perincian cadangan Datuk Seri Zahid ni. Kita tahu mungkin caturan politiknya adalah untuk menjadi orang terkehadapan mempertahankan PMX. So that one is clear. 100%. But how tu is just maybe spark lah isu ni soal memberikan satu lagi buffer ataupun keselesaan. Saya merasakan dalam keadaan di mana kuasa dan peranan ahli parlimen ni dah semakin kecil dengan undang-undang akta anti lompat parti ni. Kita tahu apa logiknya, apa baiknya, tetapi ia mengurangkan independence of the MP. Dalam konteks itu, kalau tambah lagi satu undang-undang, kenalah pastikan ada cara untuk mencabar keabsahan mana-mana kerajaan, bukan kerajaan sekarang,
perlu ada ruang. Kalau tidak, ini bukan demokrasi berparlimen dalam konteks yang kita faham selama ini. Jadi kestabilan tu perlu dijaga dan kita tidak menggalakkan apa-apa langkah yang bukan-bukan, tapi pada masa yang sama mesti beri cara lah dan kaedah, kerana ni bukan undang-undang hanya untuk 3-4 tahun. Ini undang-undang yang nak terpakai untuk selama-lamanya atau satu tempoh yang panjang. Keduanya dalam konteks politik je ialah ini satu lagi isyarat bahawa kerajaan masih lagi risau tentang kedudukan sendiri. Dan ironinya adalah apabila sentiasa bercakap tentang perkara ini, dan saya menulis satu artikel dalam South China Morning Post yang baru diterbitkan berkenaan dengan langkah Dubai yang kita bincang dalam episod yang lepas. Letak dalam show notes Saya mengatakan bahawa benda ni macam kita sebut dalam episod lalu tak berlaku. Tetapi kalau selalu dicakapkan, seolah-olah tak ada isu lain lah dalam isu dasar yang nak dibincangkan. Kerana patutnya bagi saya lah, kerajaan boleh sahaja mengatakan bahawa no, it's not going to happen, kami stabil, kita carry on dengan work. Tapi bila meletakkan komen-komen sebegini, seolah-olah mengesahkan bahawa ada ketidakstabilan. Jadi di situ terpulanglah pada kepimpinan kerajaan untuk memberikan cara terbaik untuk communicate isu ini. Kalau mereka nak buat fixed term parliament macam United Kingdom, dan saya rasa selepas Zahid buat kenyataan ni, ada kenyataan yang menyokong Zahid yang juga memberi penjelasan yang dikeluarkan oleh Datuk Azalina, Menteri Undang-Undang dan Parlimen. Dia telah pun merujuk Akta Parlimen Berpenggal Tetap. Jadi dia sophisticated sikit daripada Zahid. Dia kata fixed term parliament lah. Dan dia kata ini adalah bukan langkah yang terdesak, tapi sebaliknya mencerminkan komitmen kerajaan paduan di bawah PMX dalam menghormati mandat pilihan raya, proses demokrasi dan memastikan kestabilan politik, lebih-lebih lagi dalam keadaan semasa geopolitik yang tidak menentu. So okey, tetapi dia mesti dengan jelas menyatakan bahawa walaupun ada penggal parlimen tetap, fixed term parlimen 5 tahun, tetapi ada cara untuk memendekkan. Dan dia mesti dijelaskan bahawa satu usul undi tak percaya boleh dibawa ke parlimen yang boleh memendekkan tempoh sebuah kerajaan. Kalau dia kata dia fixed term parlimen, tak ada apa yang boleh mengubah keadaan dan kerajaan itulah yang akan berkekalan sehingga apa yang berlaku, saya rasa itu not democratic lah. Not democratic, dan saya harap dia mirip zaman Tun Mahathir dulu, katanya lah pernah mengatakan bahawa apa saja you tak suka, tapi orang dah pilih saya 5 tahun, I can do whatever I want. Ya, tetapi dalam keadaan tersebut dia tak adalah sampai nak legislate supaya ada fixed term parlimen 5 tahun. Tapi last thing, Syaril, sebagai seorang bekas ahli parlimen, kalau ini berlaku dan kalau tak berlaku Akta Parlimen ataupun rang undang-undang penggal tetap fixed term parlimen, kita kena pastikan bahawa usaha untuk membawa usul undi tak percaya kepada seorang Perdana Menteri, dan ini bukan personal terhadap PMX, ini mana-mana Perdana Menteri, termasuklah kalau sekiranya Syaril jadi Perdana Menteri satu hari nanti dan saya nak bawa usul undi tak percaya, adalah sesuatu yang mudah. Ya, sebab sekarang ini kita tahu, sebagai ahli parlimen kita tahu, bekas ahli parlimen saya pun tahu, mungkin orang ramai tak tahu, kalau itu bukan urusan kerajaan, dia susah sangat untuk dibahas ataupun dibawa ke urusan parlimen.